Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita menyambung perbincangan kita dalam usul Ahlussunnah wal Jamaah bagi mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bahagian yang pertama, usul ataupun prinsip-prinsip yang berkaitan tentang aslul isbat. Kenapa ahli sunnah wal jamaah berpandangan dari segi fitrahnya, dari segi logikanya, kesepaduan di antara wahyu dengan akal, menuntut untuk kita mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Prinsip yang ketiga, استحالة وجود الفعل في الخارج بغير مقتضياته الضرورية. Mustahil adanya perbuatan pada alam realiti, pada realitas, tanpa adanya tuntutan-tuntutannya yang menjadi kemestian, kelaziman yang menjadi kemestian. Yakni, kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam, Allah lah yang menentukan kejadian alam, Allah lah yang menentukan segala perkara. Semua kejadian dalam alam ni berlaku dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Alam ini indah, tersusun, teratur, ya. Dan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagai orang Islam, tak kira lah apa aliran pun, kita sudah mengakui bahawa ini semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kan? Jadi kalau ada Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang cipta, mestilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang cipta, yang buat ini ada sifat-sifat yang menjadi kelaziman, kemestian. Kalau kita kata Allah itu pencipta, maka mestilah Allah ada sifat mencipta. Allah sudah tentunya mesti wujud. Allah tentunya ada ilmu, Allah ada kehendak. Kalau kita kata alam ni indah, tersusun, penuh dengan hikmah, maka mestilah Allah Ta'ala itu berhikmah, ada sifat hikmah. Kalau kita kata dalam hidup aku ini, aku sentiasa merasa kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, kurnia Allah, nikmat Allah, jadi tentulah Allah itu ada sifat rahmat, sifat rahmah. Ya, kita merasai kemurkaan Allah. Kita kata kejadian dalam alam ni, yang bencana ni adalah punca daripada dosa kita. Jadi bila kita buat dosa, Allah Ta'ala bagi balasan dalam hidup kita. Tentulah Allah itu ada sifat al-ghadab, al-muntaqim. Ya, ini semua adalah kemestian. Ya, tak mungkin kita kata Tuhan Azza wa Jalla mencipta tapi dia tak ada sifat penciptaan. Allah itu mencipta tapi dia tidak ada kehendak, dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada ilmu. Ini apa ini? Ya, hakikatnya menafikan sifat adalah menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil secara logik akal yang fitrah yang Tuhan telah bagi kepada kita, akal tidak lagi dapat berfikir, tidak lagi dapat menerima. Apa logik? Kembali dan fikir, renung balik. Kalau kita kata kita jumpa satu buku, ya, penuh syarat dengan ilmu, pengujian akademik. Kemudian orang tanya, siapa penulis buku ni? Penulis buku ni seorang yang bodoh, yang dungu, seorang yang tak erti apa, tak ada ilmu. Tapi dia tulis buku ni sendirinya. Kita kata ini satu kepalsuan. Kan? Kita tengok rumah cantik, bangunan indah, bangunan Yayasan Taklim ni, ya, cantik, indah, Masya Allah. Okey, kelas yang begitu selesa yang kita duduk ini, ya. Kita tanya siapa arkitek? Mestilah arkitek dia mesti seorang yang berpengetahuan, pengalaman. Kalau kita kata
Penggunaan Islam Ta'lim ni, arkitek dia adalah orang yang tak erti apa. Kita nak masuk pun seraya. Dah mustahil. Seorang yang tak erti apa, lukis pun tak pandai, baca buku pun tak boleh. Ya? Mata pun tak nampak, telinga pun tak dengar. Seorang yang buta, pekak, dungu, tolol. Adakah masuk akal bangunan yang begini cantik, begini indah, disusun, direka oleh seorang arkitek yang pekak, buta, dungu, tolol? Tak, mustahil. Tak masuk akal. Kan? Tak masuk akal. Jadi, itu adalah logik. Fitrah. Akal yang waras, akal yang sarih. Ya, bahawa apa sahaja kejadian yang dibuat oleh pembuat menunjukkan pembuat itu ada sifat-sifat tertentu yang mesti ada pada dia yang menyebabkan dia boleh buat. Jadi kejadian alam yang begini cantik, begini indah, begini hebat, begini mengagumkan kurnia rahmat yang kita dapat, ciptaan diri kita sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tentulah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang memang melayakkan dia untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Itu adalah logik. Kalau kita menafikan sifat-sifat itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tentulah bermaksud sifat-sifat kalau kita nafikan, maka kita akan menafikan kelaziman dia. Kita menafikan muqtadayat dia, tuntutan-tuntutan dia yang menyebabkan secara bukan kata tak langsung lah, memang secara hakikatnya kita sudah menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menafikan penciptaannya, menafikan segala perkara yang berlaku dalam alam ini. Ya. Sebab itu ada beberapa pemikiran teori yang bercanggah, bukan teori lah, kita kata syubhat. Ya, contoh, orang yang menganut fahaman Darwinism, fahaman teori evolution. Ya, teori evolution ini, di antara rukun asasi dia adalah berpijak pada wujudnya perkara-perkara aib, perkara-perkara cacat dalam kejadian alam. Dia berkata ini adalah kemestian, mesti. Dia kata pasal apa evolusi ini ada, sebab dalam alam ni kita jumpa ada perkara aib, perkara cacat. Kemudian datang orang yang nak cuba nak konon-kononnya cuba nak integrasikan di antara teori ini, falsafah Darwinism ini dengan apa kita panggil, dengan ajaran Islam ataupun dengan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Dia kata tak logik, tak masuk akal. Why? Kerana Islam mengisbatkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha bijaksana, hikmah. Tidak ada cacat celah dalam penciptaannya terhadap alam ini. Secara keseluruhan. Memanglah kita kata ada benda buruk dalam alam, tapi benda buruk itu nisbah kepada kita dari sudut satu arah. Tapi benda buruk itu kalau kita melihat dari segi dia sebagai keseluruhan adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman dengan teori evolution ini dalam keadaan dia menerima bahawa evolution ini berlaku dan dalilnya adalah kewujudan benda-benda yang cacat atau buruk atau aib dalam alam. Dengan mereka nak kata bahawa Tuhan tidak mencipta benda-benda buruk, ini adalah bercanggah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita isbatkan. Ya? Yang mana dia adalah telah sabit dalam nas yang begitu banyak, Allah itu adalah Al-Hakim, maha hikmah, maha bijaksana. Ya. Kemudian, so ini adalah prinsip yang ketiga. Ini simple, pendek. Prinsip yang keempat adalah istihalatu an yakuna al-makhluqu akmala min al-khaliqi aw musawiyan lahu. Yang keempat ialah simple lagi. Akal kita secara fitrahnya mustahil untuk kita mengatakan makhluk lebih sempurna daripada Tuhan atau sama tara dengan Tuhan. Ya. Kalau Allah Ta'ala, kalau kita makhluk ini melihat, dan melihat ini adalah sifat sempurna,
Tidak melihat adalah sifat kekurangan. Sama ada tidak melihat dengan makna hilang keupayaan melihat, iaitulah buta, ataupun memang dia tak ada kebolehupayaan untuk melihat. Benda tu memang tak boleh melihat sebab dia tidak ada kebolehupayaan untuk menerima penglihatan. Seperti dinding, meja, kipas. Dan kita tahu bahawa melihat ini datang daripada bukan daripada diri kita, kerana kita ini dulu tidak ada. Penglihatan kita ini diciptakan makhluk. Jadi kita makhluk ni kita ada sejumlah sifat-sifat sempurna, kesempurnaan. Melihat, mendengar, berkata-kata, berkehendak. Ya. Sebab itu Tuhan suruh lihat pada kejadian manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam in the image of God. Mengikut rupa Tuhan. Rupa Ar-Rahman. Apa makna mengikut rupa Ar-Rahman? Yakni pada manusia ada sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada pada makhluk yang lain, yang Tuhan tak bagi. Ya. Yang sifat kesempurnaan ini ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih tinggi dan lebih layak. Jadi segala kesempurnaan yang ada pada kita manusia, kebolehupayaan kita untuk membuat keputusan mana yang baik, mana yang buruk, kebolehupayaan kita untuk menilai yang baik buruk, kebolehupayaan kita untuk mengkehendaki sesuatu yang baik dan tidak mengkehendaki yang buruk. Ya, penglihatan, pendengaran, bertutur, bergerak, membuat. Kita boleh buat macam-macam. Buat kursi, meja, buat bangunan, buat rumah, tanam kebun, cucuk tanam, menternak haiwan, mengkacuk tumbuh-tumbuhan. Ini kau boleh upaya yang tak ada pada makhluk lain, yang hanya ada pada manusia. Tapi daripada siapa? Sudah tentu bukan daripada diri kita, kerana kita dulu tidak ada. Dan kita diadakan, dijadikan. Siapa jadikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Tentulah Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk memiliki dan bersifat dengan sifat-sifat yang dia cipta pada kita secara zat. Yakni dia memiliki sifat itu li zatihi huwa Subhanahu wa taala. Kerana faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada sesuatu tak boleh bagi kepada orang. Ya. Kita tengok satu orang, dia ni seorang yang pandai, seorang yang hebat, ulama. Adakah dia keluar daripada perut mak dia sebagai ulama? Tidak. Dia dididik oleh seorang guru, 2 orang guru, 3 orang guru. Jadi kita tahu bahawa guru dia tentu lebih hebat. Paling kurang guru dia setara dengan dia, mempunyai kepandaian yang lebih ataupun yang sama. Sebab itulah dia boleh didik orang ini sampai jadi hebat. Itu pada makhluk. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Allah secara fitrahnya tidak boleh kurang daripada makhluk dan tidak boleh setara dengan makhluk. Maka jawapannya Allah lebih hebat. Jadi kalau makhluk ada pendengaran dan pendengaran ini bukan daripada diri kita, diciptakan oleh Allah, tentulah Allah juga Maha mendengar. Tapi pendengaran Allah tentulah yang lebih hebat. Pendengaran Allah yang lebih hebat. Penglihatan Allah yang lebih hebat. Ilmu Allah, ilmu yang paling hebat. Ya. Hikmah Allah adalah kemuncak segala hikmah. Rahmat Allah adalah kemuncak segala rahmat. Dalam satu peperangan, Nabi tengok satu perempuan. Dia berjalan dalam tawanan perang. Dia tengok ada budak-budak kecil, dia ambil. Dia dakap, dia dukung, dia peluk, dia bagi susu. Ya. Nabi tanya para sahabat, sahabat-sahabat, agak-agak hampa sanggup tak perempuan ini mencampakkan bayi itu ke dalam api? Kalau kita suruh dia campak bayi itu dalam api, agak-agak dia sanggup tak? Sahabat kata tak mungkin ya Rasulullah. Pasal apa? Terselah pada dirinya sifat rahmat, sifat belas kasihan kepada anak-anak.
Nabi kata, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih rahmat kepada hambanya berbanding wanita ini kepada anaknya. Jadi bila kita tengok pada makhluk ada sifat yang begini mulia, sifat rahmat, belas kasihan. Ya? Sifat mulia. Dan kita tahu sifat mulia ni bukan datang daripada makhluk. Ya? Maka tentulah ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan bagi makhluk tadi sifat yang begini mulia, tentulah dia sendiri bersifat dengan sifat tersebut dengan jalan yang lebih utama. Kerana wahibul kamal aula bil kamal. Yang menganugerahkan kesempurnaan tentulah lebih utama bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ya. So itu. Tapi berbeza dengan sifat kekurangan. Kekurangan berbeza. Ada orang kata nanti, tapi itu kalau kita kata Allah Maha bijaksana sebab dia yang menciptakan kebijaksanaan kepada kita. Habis kalau dalam kalangan makhluk ni ada yang tidak cerdik, kita kata tidak cerdik, kekurangan aib itu adalah asal makhluk. Kerana makhluk tidak ada. Makhluk tidak boleh menjadi pandai melainkan Allah cipta padanya kepandaian. Kalau Tuhan tidak cipta padanya kepandaian, makhluk tidak akan menjadi pandai. Asal makhluk adalah bodoh. Asal makhluk adalah dungu. Asal makhluk adalah tidak melihat, tidak mendengar. Asal makhluk tidak berkata-kata, tidak hidup, bahkan tidak wujud. Nah, jadi sinilah penghujahannya. Kerana makhluk ini asalnya adalah pada dirinya aib. Ya, memang makhluk aib pada dirinya, pada zatnya. Kerana dia tidak ada, dia adalah kekurangan. Tuhan adalah punca kepada kesempurnaan. Sebab itu kita kata tadi, teori Darwin. Dia melihat kepada aib dalam alam. Kita kata salah. Memanglah kalau engkau hanya melihat kepada aib dalam alam, engkau kata tidak ada Tuhan. Kerana itu adalah dalil ketidakadaan. Tapi dalam alam ni penuh dengan aib atau penuh dengan kehebatan? Kehebatan. Keagungan. Yang tidak mungkin boleh jadi sendiri. Ya? Aib boleh datang daripada diri makhluk sendiri tanpa Tuhan perlu buat apa-apa kerana itu asal makhluk. Tetapi kesempurnaan yang ada pada makhluk, dia tidak boleh buat sendiri. Kesempurnaan mesti diberi kepadanya kerana dia tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Jadi kesimpulannya kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dia yang memberi dan mengurniakan kesempurnaan, maka dialah yang Maha sempurna, Maha agung, Maha hebat. Ya. Sebab itu kita kata kaedah yang kita kena ingat ialah kullu kamalin thabata lil makhluq li mahdhi ma'na al-wujud fallahu ta'ala awla bih. Semua kesempurnaan yang ada pada makhluk kerana semata-mata kewujudan bagi makna wujud. Apa sahaja yang bersifat wujudi, bersifat ada. Ya, bersifat ada. Ada ni sifatnya sempurna. Sifatnya elok. Yang tak sempurna ni tak ada. Kaya kerana ada harta. Miskin kenapa? Tidak ada harta. Sihat kerana dia ada kesihatan. Kenapa sakit? Kerana tak ada kesihatan. Kan? Aib ini adalah berpunca daripada Adam. Ya. Maka apa saja kesempurnaan, sifat sempurna adalah bersifat wujudi, bersifat ada. Dan makhluk tidak ada dengan sendirinya. Maka apa saja sempurna yang sabit bagi makhluk kerana semata-mata makna wujud, maka Allah Ta'ala adalah lebih utama
Ada pada makhluk benda yang kalau tidak ada pada dia mungkin dia tak sempurna. Tetapi benda tersebut aib. Contoh, makhluk tidur. Ya. Tidur bagi makhluk adalah perlu. Dia adalah benda yang perlu. Ya. Kalau makhluk tidak tidur, dia akan jatuh sakit. Tetapi adakah tidur ni sifat yang bagus? Adakah tidur ini sifat sempurna? Sifat yang hebat? Tak. Tidur ialah ketiadaan hidup yang sementara. Hilang hidup sementara. Dia adalah mati sebentar. So, tidur pada zatnya adalah sifat aib. Jadi Tuhan tidak tidur. Dan makhluk perlukan tidur bukan kerana dia wujud, tapi kerana kelemahan, kekurangan, kudrah dan upayanya. Maka dia perlukan tidur. Maka Tuhan dengan sifat rahmat jadikan makhluk ni dia ada tidur. Ada makhluk dia tak boleh kerja, tak rehat, dia akan jatuh sakit. Ya? Anak. Mempunyai anak adalah sifat yang elok bagi makhluk pada kita. Tak ada anak adalah satu benda yang nampak macam kurang. Tetapi mempunyai anak pada zatnya adalah kekurangan. Kerana kita perlukan anak kerana kita akan mati. Kerana manusia, makhluk perlukan penerus, waris. Kerana dia akan mati. Kalau dia tidak ada zurriyah, dia tidak ada offspring, maka spesiesnya akan lenyap daripada wujud. Ya. Adapun Tuhan, Tuhan tidak perlukan anak kerana Tuhan tidak akan mati. Ya. Maka mempunyai anak sebenarnya adalah aib. Ya. Sebab itu orang Kristian, mereka tak bagi padri kahwin dah ada anak. Pasal apa? Bagi mereka kalau kita nak sempurna, nak jadi orang yang mulia, ya, macam mana Tuhan, kita tidak boleh ada anak. Tapi yang peliknya dia sifatkan anak kepada Tuhan. Aha. Jadi terbalik. Engkau makhluk, engkau akan mati, engkau akan pupus, akan lenyap, akan fana. Jadi engkau yang perlukan anak. Tuhan dia tidak akan lenyap, tidak akan pupus. Kenapa dia perlukan anak? Tidak perlu. Ya? Jadi dia kata sempurna yang di sini maksudnya adalah kesempurnaan yang semata-mata sempurna, yang berkaitan dengan wujud. Ya? Sebab itu al-kamal al-wujudi. Kullul kamal al-wujudi. Semua kesempurnaan yang bersifat wujud, fallahu awla bih. Maka Allah lebih utama ada sifat tersebut. Bukannya kesempurnaan yang nisbi. Dia adalah kesempurnaan yang mahdul kamal, yang semata-mata sempurna. Yang memang benda itu pada zatnya adalah sempurna, bukannya aib. Ya? Dan sifat, dan ini adalah 4 perkara. Ahli sunnah wal jamaah, bila kita mengisbatkan prinsip yang 4 ini, kita isbatkan sifat, kita berpijak pada 4 ini. Dan sesiapa pun yang mengisbatkan sifat, hakikatnya mereka berpijak kepada 4 prinsip ini. Mu'tazilah, Falasifah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dalam apa yang mereka isbatkan bagi Allah, mereka akan berfungsi pada prinsip ini. Tetapi beza mereka dengan ahli sunnah ialah konsistensi. Kita ada konsisten. As long as benda tu sabit dalam nas Al-Quran dan wahyu, kita akan get along with the principles. Kita tidak akan ada contradiction. Jadi ahli sunnah ni di atas as-siratal mustaqim, jalan straight, lurus. Kalau ini dah prinsip kita, kita straight saja atas prinsip ni. Tidak ada lagi kita nak simpang-simpang. Ahli bid'ah, dia mula-mula jalan sama dengan kita. Saat lagi sampai di tengah-tengah, dia ada dalil dia yang kita bincang, dalil hudus apa semua tu, yang menuntut supaya dia belok kanan ke, belok kiri ke, atau terus tukar lane ke. Itu ahli bid'ah. Dia mula tu sama dengan kita. Garis mula tu dia jalan sama dengan kita. Pasal dia orang Islam.
Kan? Tapi sekali lagi main tengah-tengah, bila dia ada dalil dia yang menyebabkan dia tak boleh nak isbat sifat, dia pergi belok, melencong, lepas tu main masuk balik tengah jalan kita. Lagi jalan straight dia belok, melencong pula. Itulah perumpamaan. Kalau orang tanya, habis tu ahli bid'ah isbat sifat pun dia guna prinsip yang sama. Memanglah sama tapi dia tak konsisten. Dia ada belok-belok, sekejap belok kanan, sekejap belok kiri. Kan? Sekejap lagi tukar lane, lagi masuk balik lane. Ya. Mu'tazilah yang isbat nama sahaja pun dia pegang dengan prinsip ni juga sebenarnya. Kan? Ahli falsafah yang isbat idhafiyat pun pegang dengan prinsip ni juga. Tetapi bila datang dalil-dalil bid'ah yang mereka buat yang memaksa mereka untuk lari daripada prinsip ini, mereka lari. Sebab ini prinsip badahiyat akal. Prinsip yang memang akal terima daripada awal, fitrah. Tak ada orang boleh lari daripada 4 prinsip yang kita sebut ni. Tapi ahli sunnah wal jamaah, kita konsisten dengan akal yang sarih. Itu maksud. Bila kita kata ahli sunnah ni, dia konsisten dengan akal yang sarih. Yang kita akan bincang pada kelas fizikal kita pada pagi ni lah, pada pagi yang kita rakam recorded ni, kita akan bincang akal yang sarih. Kan? Tapi siapa yang hadir fizikal aja lah. Yang tak hadir fizikal itu nak buat macam mana? Kan? Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan. Ala kulli hal, inilah apa yang dapat kita sampaikan untuk sesi kali ini. Dan kita dah ambil 4 prinsip ahli sunnah wal jamaah. Asal isbat sifat. Kenapa ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat dan berpandangan ini adalah satu kemestian dalam agama untuk kita beriman Tuhan itu ada sifat. Dan nanti kita akan continue dengan bahagian yang kedua, bagaimana cara ahli sunnah wal jamaah isbat sifat. Apakah prinsip-prinsip yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah dalam memahami sifat Allah Ta'ala, cara kita isbat sifat, cara kita beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.